tengok. Aisyah ceritakan kejadian di rumah. Orang kisah salam Nabi sampaikan. Ummu Salamah kongsi pengalaman diri. Nabi sakit, Ummu Mukminin bercerita. Sakit-sakit pun sempat bergurau. Yang ni comel. Muslimat tengok nanti. Tahu tak? Sakit-sakit pun muslimat suka pun suka bergurau. Ni muka surat 48. Aisyah dia gurau ni macam kita gurau. Bila saya baca baru saya tahu. Rupanya orang puan sama je walaupun ummahatul mukminat. Masa tu Aisyah sakit. Kemudian Aisyah bergurau, "Ya Rasulullah, kalaulah aku mati dulu, mesti engkau bersama dengan wanita-wanita yang lain." Macam kita lah, kalau saya mati awak mesti nikah lain. Memang Aisyah sebut gitu setelah aku mati. Masa tu gini, Aisyah sakit lalu Rasulullah pun berkata, kalau kita nak tengok, mari kita tengok. Gurau senda muka surat 48. Okey, tinggal 10 minit lagi ni, kena cepat-cepat Ustazah. Okey. Kita tengok muka surat 48. Okey. Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepalaku." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Kalaulah awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan meminta ampun untuk dirimu dan mendoakanmu." Aisyah sakit kepala je. Nabi tu kata, "Sekiranya awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan meminta ampun untuk dirimu dan mendoakanmu." Lalu Aisyah pun menjawab, "Wah, tambah lagi berat. Awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul berlaku nanti, mesti di hujung hari awak terus bersama dengan mana-mana isteri yang lain." Aisyah kata, kalau betul-betul berlaku hujung hari, maksudnya hari tu saya mati, hujung hari awak dah bersama dah dengan isteri yang lain. Maksudnya Aisyah pun balas, "Wah, tambah berat." Aisyah kata, "Sakit kepala." Rasul kata, "Kalau awak mati saya hidup lagi, saya akan doakan awak." Bergurau. Orang ni baru sakit kepala. Aisyah kata, "Wah, bertambah berat. Lagi rasa sakit." "Awak memang suka ya kalau saya mati?" Aisyah kata, "Awak memang suka ya kalau saya mati? Nescaya kalaulah betul nanti, mesti di hujung hari awak terus bersama dengan para isteri." Maksudnya di sini ada perbualan dua senda, suami isteri. Macam orang kita kata, dah merah nikah lain lah tu. Kalau saya mati tengah hari, petang awak cari orang lain dah tu, keling-keling dah ke orang lain. Subhanallah, cemburu seorang wanita. Padahalnya belum mati lagi, tapi dah mikir dah kalau dia dah mati, dia deki lagi. Bukan deki, cemburu tu masih ada. Pada jadi mayat masa tu, susah hati, dah nak ngadap muka nakir, dah mikir dah tu lelaki nak nikah lain ke apa, susah hati nak masuk dalam kubur tu. Subhanallah. Saudah isteri yang kelakar, nanti baca. Saudah dia buat lawak. Dia memang diceritakan Saudah ni isteri yang lucu. Nabi bercerita kisah dahulu kala. Al-Kisah sebelah orang isteri. Yang saya cerita tadi tu, kisah sebelah orang isteri tu, itulah kisah dia, bukan 13 orang sebelah. Cinta, apa khabar cinta? Nabi cerita kelebihan isteri, Nabi paling mencintai isteri. Begitulah sekian-sekian. Banyak tu cerita. Sekarang ada 5 minit lagi. Kita buka buku ni pula. Nak habis dah Ustazah baru buka buku. Okey, tapi kita dah cerita sikit-sikit daripada tadi tu, tapi tak sempat nak baca. Kalau baca langsung kita tak sempat nak baca isi kandungan. Cuba kita tengok, Nabi dan Ummul Mukminin pun berselisih faham. Yang kedua, Nabi terasa hati. Yang ketiga, isteri bangkang Nabi marah, itu biasa. Yang keempat, Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Nanti baca cerita yang nombor 15 ni, muka surat 15 ni, nanti kita akan faham bahawasanya bagusnya buku ni lepas dia cerita tentang isteri Nabi dengan Nabi, dia akan bagi faedah ataupun pengajaran yang kita dapat. Antara pengajarannya adalah apabila seorang isteri meninggikan suara kepada suami, tidaklah dikatakan isteri tu isteri derhaka. Orang kita kadang isteri tinggi suara sikit, derhaka lalu, isteri tak bau syurga lalu. Tidak. Bahkan digambarkan bukan isteri Nabi saja, bukannya Aisyah saja, seorang lagi iaitu Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Pernah satu ketika Sayyidina Umar dengar Hafsah tinggikan suara kepada Nabi. Lalu Sayyidina Umar pergi marah kepada Hafsah, sehinggalah Sayyidina Umar tak puas hati lepas marah kepada Hafsah kerana tinggikan suara pada Nabi. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi juga kan. Lalu dia pun bertanya kepada Ummu Salamah,
Kenapa isteri Nabi, anakku ni dan Aisyah juga ada juga sekali-sekala tinggikan Nabi, suara kepada Nabi. Lalu tahu tak jawapan Ummu Salamah apa? Ada dalam buku ni, nanti baca. Ummu Salamah kata, wahai Umar, berhentilah kamu campur tangan hal rumah tangga orang lain. Wah, Ummu Salamah jawab gitu. Berhentilah campur tangan hal rumah tangga orang lain. Dan Rasulullah tak pun kata bila Sayyidatina Aisyah tinggikan suara. Aisyah masa tu cemburu, dia tinggikan sikit suara dia, macam marah kepada Nabi. Tapi Nabi tak terus kata derhaka ni, apa ni, aku ni Rasulullah, Nabi Allah, sekian-sekian, tidak. Jadi kadang-kadang wanita ni dia marah, dia hilang emosi, tak boleh kawal. Jadi tidaklah dikatakan derhaka seorang wanita itu kalau tinggikan suara dalam keadaan emosinya tak terkawal. Tapi kalau hari tinggi suara tu memang tak boleh lah. Bila ajak makan je, makan ni dah reti basah ke? Allahu Akbar. Kasar, lepas tu tinggi suara tak boleh. Kalau orang tu kecil hati lagu mana? Okey, nak agak cerita kisah benar. Ni kisah benar sungguh. Zaman sekarang, seorang menantu cerita pada saya. Dia kata, Ustazah, mak mertua saya wanita, bukan wanita yang tak baik. Dia jaga solat, dia berpuasa, banyak sedekah, pergi umrah hampir setiap tahun. Dah 10 kali lebih dah pergi umrah, ataupun hampir 10 kali, macam tu lah. Dan suka pergi dengar kuliah dan sebagainya. Tetapi Ustazah, dia usia tua, mak mertua saya ni tak menjaga lidah dia. Dia maki hamun bapak mertua saya, Ustazah, bukan biasa-biasa. Dengan kasar, dengan panggilan binatang, kau kenapa tak mati menyusahkan aku, lah tua gini-gini, dengan keluar sumpah seranah, maki hamun. Dia kata, Ustazah tahu tak, bapak mertua saya meninggal dunia. Dan pada malam tersebut sebenarnya bapak mertua saya macam muntah. Lalu dia nak marah sebab muntah ni, orang tua kan muntah sebab dia dah sakit ke, sakit juga. Dan ketika mak mertua macam menguruskan ni, dia pun bantu sama. Ketika itu mulut dia mengeluarkan perkataan yang sangat-sangat kesat. Kesat, dia yang kata paling kesat lah malam tu. Sumpah seranah apa. Tapi bapak mertua ni Ustazah, walaupun boleh bercakap, dia tak pernah pun membalas maki hamun. Seorang lelaki yang sangat sabar. Dan malam tersebut bapak mertua saya meninggal dalam tidur. Dan bapak mertua seorang lelaki yang baik. Bayangkan Ustazah, mak mertua saya tak sempat mohon maaf dengan bapak mertua saya, tak sempat minta maaf. Dalam keadaan bapak mertua meninggal, dan yang terakhir adalah maki hamun isterinya. Na'udzubillah. Sebab itu kalau kita fikir kita ni boleh mati bila masa, kita akan setiap hari jaga lidah, jaga perkataan. Kok matilah hari ni. Kalau kita mati, kita harap suami maafkan kita. Dah apa lagi muslimin-muslimat. Kalau kita mati, mungkin suami akan maafkan lah. Tapi kalau suami mati dulu, guana. Suami mati dulu, kita akan hidup dengan menghimpun penyesalan demi penyesalan. Nyesal dah sudah lah. Nak cakap dengan mayat, minta maaf lah. Nak pergi kat kubur, minta maaf lah. Dia dah berpindah dah kepada alam lain. Dia dah ada urusan dia dah. Kita yang masih tergantung ni. Kalau fikir kita mati, bimbang tak? Tapi lagi bimbang kalau mikir suami kita mati. Allah. Masa hidup kita rasa kita betul, kita rasa suami kita lah banyak salah. Tapi kita bimbang bila yaumul hisab, bila dihisab, kok sebenarnya banyaknya kesilapan daripada kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tengok Nabi biarkan saja isteri marah. Kadang-kadang orang pun akan bleber. Masa bleber tu kok bobel. Nabi bila tengok isteri dalam keadaan marah, Nabi biarkan. Bukan Nabi kata marah ni berdosa, kau ni tak cium bau syurga, tidak. Sebab apa? Sebab faham. Dan sangatlah bagus, Masya Allah. Marah ni, kadang-kadang orang puan marah, dia bukan marah betul-betul, mulut je bising. Tapi janganlah sampai menyakitkan hati. Nabi layan isi cemburu. Nabi keluar malam, Aisyah cemburu. Isteri tunjuk perangai depan orang, Aisyah pelekeh orang, Rasul marah. Aisyah mengumpat, Rasul tegur. Aisyah intip Nabi. Nanti baca, saya baca cerita ni, saya suka solat.